persaingan tiga penjuru di Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya, Muhammad Shah Musa. Pilihan raya kecil Parlimen Pulai menyaksikan pertembungan tiga penjuru antara Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan seorang calon bebas. Calon-calonnya terdiri daripada bekas Speaker Dewan Undangan Negeri Johor, Suhaizan Kayat dari Pakatan Harapan PH, Zulkifli Jaafar dari Perikatan Nasional PN dan Syamsuddin Muhammad Fauzi calon bebas. Calon-calon yang layak bertanding diumumkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Pulai, Miswan Yunus. Dengan ini saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya Parlimen P161 Pulai adalah seperti yang berikut. Yang pertama, Syamsuddin PKPKL daripada Parti Bebas menggunakan simbol kunci. Yang kedua, Zulkifli Jaafar daripada Parti Perikatan Nasional. Yang ketiga, Suhaizan Kayat daripada Parti Pakatan Harapan. Proses penamaan calon berjalan lancar dengan lebih 2,000 pegawai dan anggota polis ditugaskan bagi memastikan tiada provokasi daripada penyokong-penyokong parti. Turut hadir pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dan Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu. Seramai 166,653 pengundi akan menjalankan tanggungjawab mereka pada hari pengundian awal 5 September dan hari pengundian pada 9 September. 47 pusat pengundian dan 2 pusat pengundian awal akan beroperasi pada hari tersebut. Dalam pada itu, calon-calon yang ditemui telah bersedia melaksanakan kempen menyantuni pengundi di kawasan berkenaan. Dan memang salah satu tugas besar saya semasa menjawat jawatan Struktur Politik adalah untuk menjaga Parlimen Pulai. Itu salah satu tugas yang diberi amanah oleh beliau. Jadi dari segi itu kita rasa dapat menyusun jentera yang lebih baik insya-Allah untuk berdepan dengan pilihan raya ini. Sementara itu, calon PN Zulkifli Jaafar memaklumkan beliau lebih mengenali rakyat terutama ketika pandemik COVID-19 memuncak sebelum ini. Ia dianggap suatu kelebihan baginya, manakala calon bebas Syamsuddin Muhammad Fauzi pula sudah bersiap sedia dengan jadual padatnya untuk bertemu rakyat. Sementara itu, kerusi Dewan Undangan Negeri Dun N13 Simpang Jeram juga menyaksikan pertembungan tiga penjuru antara Wakil Pakatan Harapan PH, Insinyur Nazri Abdul Rahman, Perikatan Nasional PN Dr. Muhammad Mazri Yahya dan calon bebas S. Jega Nadan. Perkara itu diumumkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Simpang Jeram Jamil Hasni Abdullah. Saya berpuas hati memutuskan tiada yang ditolak kertas penamaannya. Yang pertama, Dr. Mazri Yahya daripada Parti Perikatan Nasional. Yang kedua, Insinyur Teknologis Haji Nazri daripada Parti Pakatan Harapan. Yang ketiga, Jega Nadan daripada Parti Bebas. Insinyur Nazri merupakan timbalan Ketua Parti Amanah Negara Amanah, manakala Dr. Muhammad Mazri adalah bekas timbalan Pesuruhjaya PAS Johor. Sementara calon bebas Jega Nadan seorang ahli perniagaan. Proses penamaan calon menyaksikan pelbagai ragam dan gelagat penyokong parti yang datang memberikan sokongan di pusat penamaan calon. Penyokong Pakatan Harapan kelihatan bertenaga dan menggamatkan suasana apabila menyanyikan lagu Ale-Ale Malaysiaku Harimau Malaya dengan kehadiran penyokong anak muda Bakri. Tidak kurang juga suasana diimbangi dengan alunan zikir dan juga selawat dari penyokong Parti Perikatan Nasional. Penyokong Parti PN kelihatan lebih tenang dan bersahaja. Kedua-dua penyokong parti mematuhi arahan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk berada dalam jarak 50 meter dari sempadan pusat penamaan calon.
Sementara itu, Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Razi menasihati semua parti yang bertanding berkempen secara tertib dan berhemah. Saya juga nak minta tolong sebagai Menteri Besar Johor supaya semua pihak daripada belah sana dan juga belah sini untuk sama-sama kita berkempen secara berhemah, secara baik, secara tertib, supaya keharmonian bangsa Johor ini tetap kita kekalkan. Jangan disebabkan kegairahan nak berkempen 2 minggu, kita terpengaruh dengan cara-cara kawan-kawan daripada negeri lain. Kerana Johor, insya-Allah ada cara Johor, dan bangsa Johor sangat tahu apa yang saya maksudkan itu. Beliau mengiringi calon di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Muar. Semua pihak diminta untuk tidak menimbulkan sebarang polemik yang boleh mengganggu gugat matlamat murni pelaksanaan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi oleh Kementerian Pendidikan KPM. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Mamanai Mokhtar berkata, KPM dalam kenyataan semalam jelas menyatakan program itu disasarkan kepada guru dan murid beragama Islam sahaja. Dalam kenyataan, KPM di media sosial rasmi bertarikh 25 Ogos 2023 menjelaskan pelaksanaan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi bertujuan untuk menerapkan semangat ihsan, kasih sayang dan memperkasakan pemahaman agama dalam kalangan guru dan murid beragama Islam. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama memberikan sokongan penuh kepada pelaksanaan modul tersebut. Beliau turut menyeru semua pihak supaya memberikan penumpuan membangunkan negara, khususnya pembangunan modal insan generasi madani seperti yang dihasratkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. KPM memaklumkan program rintis modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi akan dilaksanakan dengan melibatkan guru dan murid beragama Islam di 61 sekolah menengah kebangsaan agama dan 228 sekolah agama bantuan kerajaan seluruh negara. Majlis Pembandaran Port Dickson sedia beri perkhidmatan terbaik kepada pelancong yang berkunjung ke daerah itu sempena cuti persekolahan penggal kedua. Menurut Yang di-Pertua Majlis Pembandaran Port Dickson Muhammad Zamri Muhammad Esa, pelancong diingatkan agar menjaga kebersihan khususnya kepada mereka yang melaksanakan aktiviti perkhemahan. Maknanya apabila mereka telah berkemah, mereka kena kemaskan kemah mereka. Sekiranya mereka membuat barbecue sebagainya, dari segi arang-arang bara api itu mereka kena simpan, kena buang dan sebagainya untuk tidak menimbulkan kesulitan kepada pengunjung-pengunjung yang lain lah. Sebab ada beberapa kes di mana ada pengunjung yang terpijak bara api tadi dan juga mereka membuang bara api itu ke pangkal pokok menyebabkan pokok itu mati dan kita terpaksa terpaksa tumbangkan dia lah. Tambahnya, fasiliti awam juga akan ditambah baik bagi kemudahan dan keselesaan pengunjung. Beliau ditemui pada program konvoi kempen Semarak Kibar Jalur Gemilang. Pengedaran dadah semakin membimbangkan. 2 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ipoh atas 4 pertuduhan edar lebih 400 kilogram dadah. Berdasarkan pertuduhan, kedua-dua tertuduh didakwa secara bersama mengedar dadah bernilai RM30.6 juta di sebuah rumah di Jalan Seri Kelebang, Bandar Baru Seri Kelebang sekitar pukul 9.15 pagi pada 15 Ogos lalu. Tarikh sebutan semula kes pada 16 November depan, sementara menunggu hasil laporan kimia. Di Mahkamah Magistrate Berasingan pula, kedua-dua tertuduh mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memiliki 2 laras senjata api tiruan berserta 2 kelopak peluru. Tiada jaminan ditawarkan dan kes disebut semula pada 6 Oktober depan untuk serahan dokumen. 10 buah motosikal disita dalam bersepadu Pejabat Polis Daerah IPD Kubang Pasu di Kodiang, Kedah petang semalam. Operasi dilakukan selepas pihak polis menerima aduan berkaitan aktiviti sekumpulan remaja yang berkumpul beramai-ramai dan menunggang motosikal secara berbahaya.
Ketua Polis Daerah Kebang Pasu Superintendent Rozi Abu Hassan berkata ketika operasi dilakukan, sekumpulan remaja bermotosikal termasuk sebahagian besar daripadanya yang tidak memakai topi keledar cuba melarikan diri. Namun kesemua mereka berjaya ditahan selepas lokasi berkenaan ditutup. Dalam operasi itu, sebanyak 124 saman telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Antaranya tidak memiliki lesen memandu, lesen kenderaan motor tamat tempoh dan ubah suai motosikal. Tegas Superintendent Rozi, polis tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melakukan kesalahan dan melanggar undang-undang. Siaran langsung Hari Kebangsaan 2023. RTM membawakan kepada anda siaran secara langsung bersempena perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada ketetapan berikut. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Indeks harga pengguna yang mengukur kadar inflasi di Malaysia mereda kepada 2.0% pada Julai lepas, iaitu terendah setakat tahun ini. Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin menyatakan kadar lebih perlahan itu didorong peningkatan kecil kumpulan restoran, hotel serta makanan dan minuman. Ini diikuti kumpulan pelbagai barangan dan perkhidmatan, manakala kedua-dua kumpulan kesihatan dan pendidikan masing-masing meningkat sebanyak 2.0%. Inflasi pengangkutan merekodkan penurunan pada kadar negatif 0.4% pertama kali sejak Mac 2021. Bagi inflasi di peringkat negeri, 9 negeri mencatatkan peningkatan di bawah paras nasional, manakala 6 negeri merekodkan peningkatan melebihi paras inflasi nasional, antaranya Sarawak, Putrajaya, Selangor dan Melaka. Bagi perbandingan dengan negara-negara terpilih, inflasi di Malaysia adalah lebih rendah berbanding zon Euro, Singapura, Amerika Syarikat, Indonesia dan Vietnam, namun lebih tinggi berbanding Thailand dan China. Telekom Malaysia Berhad TM merekodkan prestasi kewangan lebih kukuh pada suku kedua berakhir 30 Jun 2023. Keuntungan bersih melonjak kepada RM568.74 juta daripada RM378.06 juta yang dicatatkan pada suku sama tahun kewangan 2022. Hasil operasinya meningkat 0.3% kepada RM3.1 bilion didorong oleh peluasan Unify yang menyaksikan peningkatan ketara pelanggan jalur lebar tetap kepada 3.11 juta. Pertumbuhan itu juga dipacu oleh pertumbuhan perolehan sebanyak 10% yang direkodkan TM Global, didorong oleh permintaan lebih tinggi terhadap perkhidmatan data domestik dan antarabangsa. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Amar Huzami Madris berkata prestasi pada suku itu yang mencatatkan keputusan yang positif merentas unit perniagaan LOB mengukuhkan lagi momentum pertumbuhan syarikatnya dengan pasaran kompetitif. Because over the years, we have been coming up to the market with more competitive offering as well. So we take it like a stance that we are moving into the space anyway in order to provide market with a more competitive, compelling products as to make it more vibrant. So to your point, whether we are in full support of the government initiative to provide a more affordable broadband in the market, and of course we will also study on how to best position that market offering or packages in the market too. Pihaknya juga akan bekerjasama dengan kerajaan bagi mengembangkan ketersambungan keseluruhan dan ekosistem digital Malaysia termasuk 5G. Jualan kenderaan elektrik EV diunjur meningkat 4 kali ganda tahun ini walaupun kadar penembusan EV hanya 1.8%. Syarikat Fitch Solution BMI menyatakan usaha mewujudkan kemudahan pembuatan kenderaan jenama luar negara di peringkat tempatan akan turut menyuntik minat terhadap EV di negara ini. Mercedes-Benz merancang untuk memastikan 30% daripada semua kenderaannya yang dijual di Malaysia bercirikan elektrik menjelang 2030. Berukutan Malaysia menawarkan antara kadar penembusan EV tertinggi bagi produknya secara global.
Malaysia juga telah menyaksikan jumlah besar pengeluar auto yang memasuki pasaran sekaligus dapat memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna. Ini meliputi Tesla dan jenama EV China, Neta. Dalam pada itu, Proton Holdings Berhad juga telah mengumumkan pelan hala 7 bagi pengelektrikan yang merangkumi hybrid, EV hybrid plug-in dan EV dengan bateri sepenuhnya. Perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 12 maut dan 80 lagi cedera dalam insiden rempuhan ketika peminat sukan cuba memasuki Stadium Nasional Madagaskar untuk menonton perasmian Indian Ocean Island Games. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Christian Anse pada sidang akhbar di perkarangan hospital di Antananarivo. Presiden Andre Rajoelina meminta orang ramai di dalam stadium untuk bertafakur seminit bagi mengenang mangsa. Menurut Rajoelina, terdapat kira-kira 50,000 orang di stadium. Peristiwa tragis itu berlaku akibat orang ramai bertolak-menolak dan ada mangsa yang maut dan cedera di pintu masuk. Acara sukan itu disertai atlet dari Mauritius, Seychelles, Comoros, Union, Mayotte, Reunion dan Maldives dan kali pertama diadakan pada tahun 1977. Sukan itu diadakan di Madagaskar hingga 3 September. Gelombang haba melampau dan kemarau yang melanda sebahagian besar Itali pada musim panas dijangka berakhir hujung minggu ini. Hujung minggu ini, pakar meteorologi berkata kebanyakan kawasan negara itu akan mengalami ribut petir dan hujan batu. Suhu di beberapa bandar di Itali mencatatkan rekod pada musim panas ini. Cuaca panas dan kering itu mengakibatkan banyak kebakaran hutan dan hakisan glasier. Keadaan itu juga telah menyebabkan petani Itali mengalami kerugian sekurang-kurangnya 6 bilion euro. Itali telah menyaksikan tempoh hujan yang singkat tetapi lebat termasuk beberapa siri ribut di wilayah Emilia-Romagna pada Mei yang menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang terkorban. Sehingga hujung minggu, gelombang haba dijangka berterusan tanpa gangguan. Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin kini sedang menyusun kabinet membabitkan 11 parti gabungan yang membentuk kerajaan. Srettha tiada pengalaman dalam pentadbiran awam kerana mula menyertai politik hanya beberapa bulan sebelum pilihan raya umum Mei lalu. Khabar angin mengenai pelantikan Srettha sebagai Perdana Menteri mengatakan ia sebahagian daripada perjanjian rahsia di antara kumpulan elit Thailand termasuk kumpulan individu yang menjadi tulang belakang Piutai Thaksin Shinawatra selepas 15 tahun dalam buangan selepas digulingkan daripada jawatan Perdana Menteri. Pada PRU lalu, Parti Mufawat MFP memenangi kerusi parlimen terbanyak selepas menawan hati belia dan penduduk bandar yang bosan dengan pemerintahan disokong tentera hampir 10 tahun. Manifesto MFP untuk memperbarui undang-undang penghinaan diraja dan mengambil alih kepentingan perniagaan membimbangkan golongan elit. MFP yang memiliki 151 ahli parlimen menjadi pembangkang. Perancis mempersoalkan rancangan pemerintah tentera Niger mengusir dutanya di Niamey. Ini selepas pihak junta memberi utusan mereka 48 jam untuk meninggalkan negara itu. Jelas Kementerian Luar Perancis, pihak junta tidak mempunyai kuasa untuk berbuat demikian. Pelantikan duta adalah bawah bidang kuasa pihak berkuasa Niger yang dipilih secara sah. Pada Jumaat, pemerintah tentera yang merampas kuasa di Niamey pada 26 Julai memberi Duta Perancis Sylvain Ité 48 jam untuk meninggalkan Niger. Ia sebagai tidak balas kepada keengganan beliau memenuhi undangan untuk bermesyuarat dengan Menteri Luar Junta dan tindakan lain kerajaan Perancis yang bertentangan dengan kepentingan Niger. Perancis secara konsisten menyokong gesaan Blok Afrika Barat ECOWAS supaya kuasa diserahkan kembali kepada Presiden Muhammad Bazoum yang kini ditahan bersama keluarganya di Istana Presiden. Perancis mempunyai 1,500 anggota tentera berpangkalan di Niger yang telah membantu Bazoum memenangi pasukan pemberontak di negara itu selama bertahun-tahun. Zahir
lahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Sukan perkembangan kejohanan badminton dunia di Copenhagen, Denmark. Juara bertahan Aaron Chia So Yi menjadi wakil tunggal Malaysia mara ke separuh akhir selepas cemerlang menumpaskan wakil China Liu Yuchen Xuan Yi. Ini sekaligus mencerahkan peluang gandingan ranking keempat dunia itu untuk mempertahankan gelaran dimenangi pada edisi lalu. Sementara itu, nasib berbeza dialami beregu wanita utama negara Perlitan M. Tina yang tersingkir di peringkat suku akhir. Mereka tewas 21-17, 17-21, 19-21 ke atas pada pasangan China Zhang Shuxian, Zheng Yu. Turut terkandas beregu campuran negara Chen Tangji Toh Iwe yang tunduk ke atas pemenang pingat perak edisi lalu, Yuta Watanabe Arisa Higashino dari Jepun dengan keputusan 11-21 dan 11-21. Bola sepak Liga Super, Selangor FC berpesta gol membelasah Kelantan FC 11-2 di Stadium Sultan Muhammad keempat. Skuad Red Giant kendalian jurulatih Tan Cheng Ho bagaimanapun bermula hambar ketinggalan 0-2 hasil jaringan penalti Nathanael Saringo dan Muhammad Fazrul Amil Zaman pada minit ke-5 dan 14. Tersentak dengan jaringan itu, Selangor meningkatkan tempo permainan dan meledak 2 gol menerusi Yohanri Orozco dan Syarul Nazim Zulfakar pada minit ke-28 dan 32. Pemain import Selangor Aaron Delval dan Richmond Boakye menjadi watak penting pada pesta gol pasukan dengan masing-masing menyumbat 4 dan 3 gol. Bintang tempatan Faisal Halim yang kembali selepas hukuman penggantungan turut meledak 2 gol. Kemenangan bergaya ini membolehkan Selangor mengumpul 49 mata untuk terus berada di kedudukan kedua Liga di belakang JDT. Bola sepak Liga Pro Saudi, bintang kebangsaan Portugal Cristiano Ronaldo meledak hat-trick dalam penampilan pertamanya musim ini sekaligus membantu kelabnya Al-Nassr membelasah Al-Fatih 5-0. Pemain berusia 38 tahun itu terlepas 2 perlawanan sebelum ini akibat kecederaan. Ronaldo meledak hat-trick masing-masing pada minit ke-38, 55 dan masa kecederaan babak kedua. Bekas penyerang Liverpool Sadio Mane turut berada dalam senarai penjaring dengan menyumbat 2 gol iaitu pada minit ke-27 dan 81. Benteng pertahanan Al-Nassr yang diperkuat bekas pemain Manchester City Aymeric Laporte turut cemerlang menghalang gawang daripada dibolosi. Kemenangan ini membolehkan Al-Nassr naik di kedudukan ke-10 Liga dengan mengumpul 3 mata. Perkembangan Liga Profesional Mobile Legends MPL 2023, pasukan Selangor Red Giants mengekalkan kedudukan pendahulu selepas menewaskan Team Secret pada perlawanan ketiga di Dewan Seri Putra Bukit Jalil semalam. Pemain Selangor Red Giants Pun Kok Sing atau lebih dikenali sebagai Ozo Raveki berkata pasukannya bermain dengan penuh disiplin walaupun mendapat tentangan sengit dari pasukan Team Secret. I'm happy that today we won a lot due to our discipline and also partially our mechanic because Skies did a really good job on securing I think 90% of the retry of the game. If in the first game especially we didn't get any of those retry, we would have lost. So there's definitely a lot of things that we still need to continue to work on if we want to challenge the trophy. Kemenangan ini membolehkan Selangor Red Giants mengumpul 8 mata manakala Team Secret mengumpul 1 mata untuk berada di kedudukan ke-7.
memperhebatkan lagi usaha bagi memastikan lebih banyak memilih Malaysia sebagai destinasi pelaburan. Tumpuan akan diberikan bagi memperkukuh agensi galakan pelaburan di bawah MAIDA dengan tumpuan untuk mempergiatkan usaha menarik pelaburan dengan mudah cara urusan pelabur secara lebih proaktif. Mengkaji semula insentif pelaburan supaya tertumpu kepada gerakan pelaburan yang menjana pekerjaan berpendapatan tinggi serta daripada sumber tempatan. Menaik taraf kawasan perindustrian dengan prasarana lengkap serta meningkatkan pembangunan modal insan. Antaranya sektor petrokimia di Kertih, Terengganu, pusat data di Sedenak, Johor, industri hiliran getah di Kuala Nerang, Kedah. Sebagai permulaan, 100 juta ringgit disediakan bagi melengkapkan infrastruktur kawasan perindustrian, terutama prasarana berkonsepkan hijau. Dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada 31 Ogos ini jam 7 pagi di Dataran Putrajaya. Saksikan pelbagai acara menarik, antaranya acara pembarisan dan perarakan, persembahan terbesar 400 pergendangan pelbagai jenis, persembahan aksi tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi. Layari www.merdeka360.my. Berita tengah hari berakhir di sini. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.